Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan mengulang kaji Matematik tingkatan 5 SPM. Cikgu yakin anda pasti boleh buat yang terbaik. Okey, jom belajar matematik dengan cikgu iaitu Cikgu Rezilawati. Okay, standard pembelajaran untuk kali ini adalah menyelesaikan soalan-soalan berformatkan SPM dalam pelbagai topik. Okey, nombor 1, ini adalah tajuk untuk ketaksamaan linear. Okay. Bila dapat soalan, pastikan pelajar-pelajar baca dulu soalan. Okey, nyatakan 3 ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorek dalam rajah 1. Okey, ini adalah rajah 1 yang diberikan. Terdapat 2 garis padu dan 1 garis sempang atau garis lurus 2 dan 1 garis putus-putus. Okey, kita perlu nyatakan 3 ketaksamaan. Soalan jenis mentafsir. Okey, apa yang kita perlu buat ialah, okey, kita lihat dahulu ini adalah garis putus-putus atau garis sempang. Dan kawasan berloreknya berada di bawah garis. Jadi kita perlu tulis apakah ketaksamaan daripada garis sempang itu. Okey, cikgu tulis sebagai nombor 1. Jadi, Y lebih kecil negatif X tambah 4. Kenapa 4? Kerana pintasan Y-nya adalah 4. Okey, untuk yang kedua, cikgu gariskan warna hijau. Okey, di manakah kawasannya? Kawasannya berada di atas garis. Okey, itu untuk nombor 2. Jadi, nombor 2 kita bila di atas garis adalah lebih besar. Jadi, kita boleh tulis sebagai Y lebih besar dan sama dengan 2. Kenapa ada tanda sama di bawah? Kerana dia adalah garis lurus atau garis padu. Dan yang ketiga, okey, ini adalah garisnya. Cikgu warnakan dengan warna biru. Dan di manakah kawasan berloreknya? Okey, itu adalah kawasan berloreknya. Jadi nombor 3 kita boleh tulis sebagai X lebih besar dan sama dengan 0. Kenapa lebih besar? Kerana lorekannya adalah di sebelah kanan. Sekiranya di sebelah kiri, dia adalah lebih kecil daripada 0. Okey, jadi kita dapatlah 3 ketaksamaan bagi rajah 1. Okey, bila pelajar buat macam ini, berapa markah yang pelajar dapat? Okey, pelajar akan dapat 3 markah. 3 markah penuh. 3 dengan 3. Maksudnya markah penuh. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Seterusnya, kita lihat pula soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 untuk kali ini cikgu bawakan soalan persamaan kuadratik. Okey, bila dapat soalan, cikgu ingatkan semula mesti baca soalan terlebih dahulu. Okey, cikgu bacakan di sini. Sempena cuti PKPB
Rina ingin membuat sebuah taman herba di laman rumahnya. RUVW ialah pelan laman rumahnya. Laman herba RST berbentuk segitiga. Okey, diberi luas seluruh ruangan laman rumahnya ialah 20 meter persegi. Cari panjang dan lebar dalam M seluruh laman rumahnya. Okey, RST Rina nak buat laman herba. Jadi, apa yang perlu kita tulis? Cuba fikirkan. Okey, kita boleh bentukkan persamaan kuadratiknya iaitu 3x tambah 2. 3x, di sini ada 3x tambah dengan 2. Darab dengan 3 tambah x. Sama dengan 20. Kenapa 20? Kerana diberi luas seluruh ruangan laman rumahnya ialah 20. Okey, seterusnya darab 3x darab x 9x. 3x darab x 3x kuasa 2. 2 darab 3 6 dan 2 darab x dapatlah 2x. Sama dengan 20. Okey, saya ringkaskan di sini. Dapatlah 3x kuasa 2 tambah 11x tolak 14 sama dengan 0. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator ataupun menggunakan pendaraban silang. Jadi, x tolak 1 darab dengan 3x tambah 14 sama dengan 0. Dan x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 14/3. Okey, panjang. Macam mana nak kira panjang? 1 darab x tambah dengan 2. Kita akan gantikan nilai x sama dengan 1 dalam persamaan ini. Jadi 3 darab 1, 3 tambah dengan 2. Dan dapatlah panjangnya ialah 5 meter. Okey, manakala lebarnya pula adalah 3 tambah x. Maksudnya apabila x kita 1 tambah 3 sama dengan 4 meter. 3 tambah 1 sama dengan 4 meter. Okey, kita abaikan nilai x yang negatif dan kita cuma ambil nilai x yang positif untuk mengira panjang dan lebar. Okey, berapa markah yang pelajar dapat sekiranya jawapan yang pelajar hasilkan seperti ini? Okey, pelajar akan dapat 5 markah, iaitu markah penuh untuk soalan ini. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Zaida mempunyai P keping duit shilling dan Wan mempunyai Q keping duit shilling. Jika Zaida telah memberikan 20 keping duit shilling kepada Wan, maka bilangan duit shilling mereka menjadi sama banyak. Okay, itu satu info. Dan info yang kedua ialah jika Wan memberikan 50 keping duit shilling kepada Zaida, maka mereka dapati nisbah duit shilling Zaida kepada Wan adalah 3:2. Cari bilangan keping shilling P dan shilling Q. P adalah yang dipunyai oleh Zaida dan Q pula adalah duit shilling yang dipunyai oleh Wan. Okey, jom kita tengok penyelesaiannya. Okey, yang pertama adalah P tolak 20 sama dengan Q tambah 20. Kerana Zaida telah memberikan 20 keping duit shilling kepada Wan. Dan Wan dapat 20
20 keping. Okey, kita selesaikan. P tolak Q sama dengan 40. Itu adalah persamaan yang pertama. Okey, yang kedua berkaitan dengan nisbah ini. Okey, jadi 3 bracket Q tolak 50 kerana Wan telah memberikan 50 duit shilling kepada Zaidah. Sama dengan 2 kurungan P tambah 50. Dan kita selesaikan 3Q tolak 150 sama dengan 2 darab P dapat 2P tambah dengan 2 darab 50 dapatlah 100. Okey, selesaikan lagi. 2Q tolak 2P sama dengan 100 tambah 150. Dan kita selesaikan lagi, dapatlah negatif 2P tambah dengan 3Q sama dengan 250. Dan itu adalah persamaan yang kedua. Okey, P tolak Q sama dengan 40, persamaan 1 tadi. Negatif 2P tambah 3Q sama dengan 250, itu adalah persamaan yang kedua. Jadi macam mana kita nak selesaikan dua persamaan? Ingatkan semula ada berapa kaedah? Okey, oleh kerana soalan ini tidak diberitahu apakah kaedah yang boleh digunakan. Okey, jadi cikgu galakkan pelajar menggunakan kaedah penghapusan. Jadi jom kita tengok macam mana caranya. Okey, 2P tolak 2Q sama dengan 80. Okey, saya akan darabkan persamaan yang pertama ini. P tolak Q sama dengan 40. Cikgu akan darab dengan 2, dapatlah 2P tolak 2Q sama dengan 80. Okey, dan kita selesaikan dua persamaan ini, dapatlah Q sama dengan 250 tambah dengan 80, dapatlah 330. Okey, bila dapat Q, okey, ini adalah cikgu gunakan kaedah penghapusan. Jadi bila dapat Q 330, pelajar perlu cari pula nilai P. Macam mana nak cari? Masukkan atau gantikan nilai Q dalam persamaan pertama. P tolak 330 sama dengan 40. Dan nilai P sama dengan 40 tambah 330. Tekan kalkulator ataupun kira sikit saja ni, nombor yang biasa sama dengan 370. Okey, sekarang kita sudah dapat nilai P dan nilai Q. Okey, pelajar boleh tulis semula P sama dengan 370 keping dan Q sama dengan 330 keping. Cikgu ingatkan semula kaedah yang cikgu gunakan di sini adalah kaedah penghapusan. Mula-mula cikgu akan hapuskan nilai P. Dapat nilai Q. Bila dapat Q, cikgu gantikan dalam persamaan dan barulah dapat nilai P. Okay. Berapa markah yang pelajar dapat untuk soalan ini? Okey, untuk soalan ini, pelajar akan dapat 4 markah penuh. Okey, itu soalan nombor 3. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, bila tengok gambar rajah di sini, cikgu harap pelajar sudah terlintas di fikiran
Ini adalah salah satu soalan yang berkaitan dengan sudut dan satah dalam 3 matra. Okey, bila dapat soalan, baca dulu soalan dan fahamkan. Okey, rajah 3 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat sama mengufuk PQRS. Okey, trapezium PQUT ialah keratan rentas seragam prisma itu. Okey, permukaan segi empat tepat QRVU adalah condong. QRVU ia adalah condong. Okey, yang pertama, namakan sudut di antara satah TRW. T mana sudutnya? Satahnya adalah TRW yang dilorekkan ni dengan satah mencancang PSWV. Ada satah mencancang di belakang ni. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Jom. Okey, ini untuk kali ini cikgu akan terangkan kaedah bulat and tick. Bahasa Melayu campur dengan bahasa Inggeris. Tak apa, janji pelajar faham. Cikgu ulang semula. Untuk kaedah kali ini adalah kaedah bulat and tick. Okey, kita tengok. Okey, mula-mula kita akan bulatkan TRW. T sudah dibulatkan. RW. Okey, macam mana pula T? Kita akan tandakan T. Okey, satah mencancang PSWT. Okey, kita akan tikkan PSWT. Okey, sekarang sudah ada huruf yang dibulatkan dan ditanda tik dengan warna hijau. Okey, seterusnya kita akan sediakan kotak 3/2. Okey, pelajar tuliskan yang di depan sekali adalah bulat saja, yang di tengah adalah bulat and tick, dan yang ketiga adalah tick sahaja. Okey, daripada gambar rajah ini, pelajar cari yang mana huruf yang cikgu bulatkan sahaja. Yang bulatkan sahaja adalah huruf R. Okey, seterusnya yang di tengah-tengah, antara huruf-huruf di sini, yang manakah bulat and tick? Sama ada T atau W. Jadi yang lebih dekat dengan R adalah W. Dan yang tick sahaja, yang dekat dengan R ialah S. Kerana garis nombor dia, kalau pelajar ingatkan semula, garis nombor dia adalah RS. Okey, RS adalah garis nombor lagi apa? Di manakah sudutnya? Sudut 90 darjahnya adalah RS. Di sini akan ada sudut 90 darjah. Okey, jadi untuk sudut yang terhasil antara TRW dengan satah mencancang PSWT, jawapannya ialah RWS. Dapatlah 1 markah. Okay. Yang kedua, hitungkan sudut di antara satah TRW dengan satah mencancang PSWT. Okey, ingatkan semula bila sudut mesti ada sin atau cos atau tan. Okey. Okey, untuk soalan ini
kita akan gunakan tan sudut RWS sama dengan 8/10. 8/10. Dan selesaikan RWS sama dengan shift tan. Pelajar boleh kira tekan kalkulator saja. Dapatlah jawapannya adalah 51.34 darjah atau 51 darjah 20 minit. Okey, dan pelajar dapatlah 2 markah. Jadi markah penuh untuk soalan nombor 4 ialah 3 markah. Jadi pelajar dapatlah 3 markah untuk soalan ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5, bila ada kecerunan, ada pintasan, mestilah berkait dengan persamaan garis lurus. Ingatkan semula macam mana kita nak buat persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Macam mana nak cari kecerunan M? M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Atau sebaliknya, boleh berlaku. Okey, diberi persamaan bagi garis lurus adalah 5X tolak 3Y tambah 15 sama dengan 0. Okay, jawab soalan di bawah. Okay, yang pertama, nyatakan kecerunan. Okay, simbol untuk kecerunan ialah M. Persamaannya ialah Y sama dengan MX tambah C. Okay, daripada persamaan yang sudah diberi di atas ni, kita akan susun semula kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi 5X tolak 3Y tambah 15 sama dengan 0. Kita akan hilangkan 15 dan negatif 5. Dan dapatlah negatif 3Y sama dengan negatif 5X tolak 15. Dan kita akan hapuskan negatif 3 dengan bahagi sebelah yang lain. Jadi Y sama dengan negatif 5 per negatif 3X tolak dengan 15 per negatif 3. Dan dapatlah jawapannya Y sama dengan 5 per 3X tambah 5. Okey, ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kecerunan kita adalah, daripada sini kita sudah dapat kecerunannya ialah 5/3. Ingatkan semula Y sama dengan MX tambah C. Okay, M sama dengan 5/3. Senang saja kan? Okey, macam mana pula untuk cari pintasan Y? Persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. C yang belakang ni adalah pintasan Y. Jadi C sama dengan 5. C sama dengan 5. Senang. Bila kita sudah dapat bentuk persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, kita terus dapat kecerunan dan pintasan Y. Okey, seterusnya kita akan sambung iaitu cari persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 39 di mana keadaan garis lurus itu adalah selari dengan garis lurus di atas. Okey, bila disebut selari, pelajar kena ingatkan semula bila sebut selari dia mempunyai kecerunan yang sama. Jadi, kita akan gunakan kecerunan 5/3. Okey, kita akan gantikan Y 9 sama dengan negatif 3 darab dengan kecerunan iaitu 5/3 tambah dengan C. Selesaikan C sama dengan 9 tambah
5 dan jawapannya ialah 14. Bila dapat C dan kecerunan, kita akan bentukkan semula persamaan. Maka dapatlah Y sama dengan 5/3 X tambah 14, di mana M dan C sahaja yang kita tukarkan. Okey, itu untuk soalan nombor 5. Okey, berapakah markah yang diperuntukkan untuk soalan nombor 5? Okey, markahnya ialah 5 markah. Jadi, pelajar akan dapat 5/5. Seterusnya, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, bila tengok gambar raja, ini adalah gambar raja kubus. Maafkan saya, kuboid. Bila disebut kuboid, dia mestilah berkaitan dengan pepejal geometri. Okey, kita akan baca soalan terlebih dahulu. Sebuah syarikat pembuatan ais menghasilkan cube ais menggunakan bekas berbentuk kuboid seperti Raja 4. Okey, ini adalah kuboid. Satu bekas silinder air yang telah dimasak dipindahkan di setiap bekas kuboid. Setiap seorang pekerja bertanggungjawab memindahkan air dengan satu bekas silinder dalam masa setengah jam ke dalam setiap bekas kuboid. Ukuran bekas silinder air dengan ketinggian 54 cm dan diameter bekas silinder ialah 30 cm. Hitungkan bilangan ais yang dapat dihasilkan dengan isi padu air dalam satu silinder. Okey, bundarkan jawapan kepada 2 angka bererti. Okey, bila dapat jawapan, bundarkan kepada 2 angka bererti. Okey, mula-mula kita akan kira silinder. Okey, cikgu galakkan pelajar tulis dulu rumus untuk silinder, iaitu pi J kuasa 2H. Okey, selepas tulis rumus, kita akan gantikan nilai yang diberi ke dalam rumus. Okey, silinder sama dengan 22/7 darab dengan 15. 15 ini ialah jejari kerana diberi diameter. Jejari adalah separuh daripada diameter. Kuasa 2 darab dengan T. Tingginya ialah 54. Dan pelajar tekan kalkulator. Dan dapatlah jawapan, tekan kalkulator. Dan dapatlah jawapannya ialah 38,185.71. Okey, itu untuk silinder. Okey, macam mana pula untuk kuboid? Okey, satu bekas kuboid sama dengan, ingatkan semula macam mana kira isi padu kuboid, panjang darab lebar darab dengan tinggi. Jadi, 20 darab dengan 12 darab dengan 8 sama dengan 1920. Okey, seterusnya ais yang kita hasilkan tadi, 38185.71 bahagi dengan 1920. Dan dapatlah jawapannya iaitu 19.88. Okey, bila kita bundarkan kepada 2 angka bererti, dapatlah 20. Daripada 19.88, kita tukarkan atau bundarkan kepada 2 angka bererti, dapat 20. Okey, betul. Okey, untuk soalan ini, pelajar akan dapat 4 markah. Mula-mula kira silinder.
Bila dapat silinder, kira isi padu kuboid. Lepas tu bahagi dan dapatlah jawapannya. Soalan kadang-kala agak panjang tetapi pengiraannya biasa saja. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Syarikat A menghantar 4 kotak bersaiz L iaitu 1 kilogram dan 5 kotak bersaiz M iaitu 500 gram ke Brunei menggunakan pos antarabangsa dengan bayaran 330. Syarikat B pula menghantar 7 kotak bersaiz L dengan berat yang sama dan 10 kotak bersaiz M dengan berat yang sama dengan bayaran 615. Dengan menganggap RMS ialah kos untuk menghantar kotak bersaiz L dan RMY ialah kos untuk menghantar kotak bersaiz M, cari nilai X dan Y dengan menggunakan kaedah matriks. Ini daripada ayat ni kita akan tukar kepada persamaan linear. Dalam ayat yang panjang ni terdapat 2 persamaan linear dan kita akan selesaikan dengan menggunakan kaedah matriks. Sekiranya pelajar menggunakan kaedah lain, iaitu mungkin pelajar guna kaedah penghapusan atau penggantian, akan dapat 0. Tidak boleh. Sebab dalam soalan sudah ditulis dengan menggunakan kaedah matriks. Hanya kaedah matriks sahaja yang boleh digunakan. Jom kita tengok jalan penyelesaiannya. Daripada ayat, syarikat A menghantar 4 kotak bersaiz L. Jadi dapatlah 4X tambah 5Y sama dengan 330. Ini adalah persamaan yang pertama. Yang kedua, 7X tambah 10Y sama dengan 615. Itu untuk persamaan yang kedua. Kita akan tukarkan persamaan linear itu kepada bentuk matriks. Jadi 4, 5, 7, 10, XY dan jawapannya adalah 330, 6, 1, 5. Seterusnya 1 per AD tolak BC. Jadi 1 per 4 darab 10 tolak 5 darab 7. 10, negatif 5, negatif 7, 4 dan jawapannya adalah 330 dan 615. Pastikan pelajar tulis cara penulisan dalam bentuk matriks mesti betul. Pastikan hanya ada satu sama dengan iaitu di depan ni. Selesaikan cikgu. Selesaikan yang berada di bawah ni. Jadi dapatlah 1 per 5, 10, negatif 5, negatif 7, 4. Darab dengan 330, 6, 1, 5. Seterusnya, pelajar akan kira atau boleh kira dengan kalkulator. Dan dapatlah jawapannya ialah X. X sama dengan 45, Y sama dengan 30. Tapi perlu ingat, jawapan mesti tidak ada dalam kurungan. Jadi, kita boleh tulis X sama dengan 45 dan Y sama dengan 30. Berapa markah yang pelajar dapat untuk soalan matriks? Biasanya dapat 5 markah. Atau 4 markah bergantung kepada markah yang diperuntukkan di dalam kertas soalan.
Okey, itu saja ulang kaji yang pertama untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan boleh komen di ruangan bawah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi daripada saya, Cikgu Ruzlawati. Matematik sentiasa di hati pelajar. Bye.